Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Sohaimi. Nama saya Nur Izzati binti Rashid. Nombor matriks PF23110134 daripada Fakulti Perhutanan Tropika. Saya selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 6, kami akan membentangkan topik 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Soalan pilihan bagi kumpulan 6 ialah soalan 3 iaitu perihalkan peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungannya sebagai dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara. Saya akan memberikan laluan kepada Robert Ken Solasito untuk memulakan pembentangan dengan pengenalan. Salam sejahtera semua. Nama saya Robert Ken Solasito. Jadi sekarang saya akan memberikan pengenalan kepada apa itu Perlembagaan Persekutuan. Di sini Perlembagaan Persekutuan Malaysia berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara bagi untuk menyediakan rangka kerja bagi takbir urus negara. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini dia digubal pada 31 Ogos 1957, itu selepas Malaysia merdeka daripada penjajahan British. Seperti yang kita boleh tahu juga, Perlembagaan Persekutuan telah melalui pindaan untuk menampung keperluan masyarakat dan keadaan politik yang berubah. Maksudnya di sini Perlembagaan Persekutuan ini sudah digubal lah untuk pada masa semasa supaya dia dapat disesuaikan dengan keperluan rakyat dan juga untuk dalam pentadbiran lah. Kita boleh tahu Perlembagaan Persekutuan dia banyak merangkumi banyak perkara lah. Contohnya yang saya boleh kasih bagi yang pertama adalah untuk pengiktirafan Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua dia adalah untuk juga Perlembagaan Persekutuan ini untuk mengiktiraf dan melindungi hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah Sarawak. Selain itu juga Perlembagaan Persekutuan ini adalah untuk memperuntukkan kebebasan dalam kehakiman lah, supaya kita punya pentadbiran ini tidak dicemari lah oleh pelbagai perkara, contohnya rasuah. Itulah adanya Perlembagaan Persekutuan yang tidak memihak pada apa-apa pun. Secara keseluruhannya lah seperti yang ada di slide ini, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memainkan peranan yang amat penting dalam menyumbang kepada keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sepadan pemerintahan pentadbiran negara. Itu untuk bagi pengenalan Perlembagaan Persekutuan kita. Ini adalah sambungan lah untuk apakah itu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi di sini kita akan bincangkanlah beberapa aspek ataupun saya akan mengumpulkan beberapa aspek untuk pengetahuan semua lah. Di sini ada beberapa aspek penting. First adalah tentang sistem kerajaan. Perlembagaan menemukan Malaysia sebagai negara persekutuan dengan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan beberapa negeri yang mempunyai kuasa yang tertentu. Kedua adalah pembahagian kuasa yang mempericikan pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama menggariskan bidang kuasa yang khusus bagi kerajaan pusat dan negeri. Di sini kuasa mereka dibahagi dengan sama rata lah. Dorang ada undang-undang yang tersendiri. Contohnya negeri lain tidak boleh masuk campur lah dalam hal-hal yang ada di negeri lain. Tapi jika perlu Perlembagaan Persekutuan mungkin ada beberapa akta yang mampu masuk campur lah kalau jika sesuatu itu sudah darurat. Ketiga adalah hak asasi. Perlembagaan menyenaraikan hak asasi yang dijamin kepada rakyat Malaysia, termasuk kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Di sini Perlembagaan Persekutuan Malaysia bukan hanya dalam aspek sebuah kerajaan itu tersendiri, tetapi itu untuk rakyatnya seperti yang kita boleh lihat
yaitu kebebasan bersuara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. So jika semua ini tidak dipenuhi, sebab hukuman akan dikenakan lah, ataupun uh, kepada individu tersebut. So next adalah Raja-Raja Melayu. So di sini perlembagaan memperuntukkan peranan kuasa Raja-Raja Melayu, termasuk yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dengan fungsi istiadat dan tanggung jawab khusus dalam hal-hal Islam dan adat istiadat Melayu. So di sini Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini merangkumi Raja-Raja Melayu. So maksudnya di sini so Raja-Raja Melayu di setiap negeri diorang ada kuasa lah terhadap negeri diorang. Tapi ini hanya untuk negeri yang mempunyai raja lah. So dorang masih boleh mengamalkan istiadat diorang di dalam negeri tersebut lah dengan adanya kuasa diorang. So next adalah Parlimen dan Badan Eksekutif. Perlembagaan menubuhkan Parlimen sebagai badan perundangan negara yang terdiri daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara yang cukup menetapkan kuasa dan fungsi Perdana Menteri dan Kabinet sebagai badan eksklusif. So di sini yang kita boleh tahu lah Perlembagaan Persekutuan ni di dalam dia telah menubuhkan sesebuah parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara lah. So yang seperti kita boleh tahu, Dewan Rakyat ni adalah diwakili oleh calon yang dipilih oleh rakyat lah. So yang Dewan Negara ni adalah senator lah. So yang kita boleh tahu Dewan seperti yang kita boleh tahu Dewan Rakyat setiap calon akan bertanding lah setiap 5 tahun untuk memerintah lah dalam negara ini. So di sini juga seperti yang dibilang menetapkan kuasa dan fungsi Perdana Menteri lah. Perdana Menteri ada kuasanya untuk dalam mentakbir lah, dan di sini dia juga memberikan limit untuk dalam pemerintahannya. So yang akhir sekali adalah kehakiman. Perlembagaan memperuntukkan sistem kehakiman yang bebas dengan Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah tertinggi negara ini. So dalam kehakiman Mahkamah Persekutuan itu adalah mahkamah tertinggi di negara ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Eden Johan daripada kumpulan 6 dan saya akan menjelaskan tentang peranan perlembagaan dalam menyelesaikan pertikaian. Seperti yang kita tahu, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dan juga dirujuk bagi membuat dan melaksanakan undang-undang dalam negara kita. Oleh itu, kita perlulah memahami peranan perlembagaan dalam menyelesaikan pertikaian secara aman seperti melalui badan kehakiman. Contoh peranan ini adalah untuk menyelesaikan pertikaian dengan aman, menyediakan ruang untuk menangani rungutan, dan juga untuk mengelakkan konflik daripada meningkat dan menggalakkan perpaduan sosial. Okey, jadi untuk peranan yang pertama iaitu untuk menyelesaikan pertikaian dengan aman. Bahagian perlembagaan yang paling menekan tentang perkara ini ialah bahagian 16 yang dikenali sebagai kuasa khas menentang perbuatan subversif, keganasan terancang dan perbuatan dan jenayah yang memudaratkan orang awam dan kuasa darurat. Jadi kita boleh melihat perkara 149 yang dikenali sebagai perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam yang terdapat dalam kandungan perlembagaan. Sekiranya tindakan seperti mengancam mana-mana kumpulan besar seperti untuk menyebabkan keganasan terancang ataupun membangkitkan perasaan tidak setia terhadap yang di-Pertuan Agong dan tindakan-tindakan lain, peruntukan undang-undang untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah. Jadi kita dapat memahami bahawa tindakan ekstremis dalam negara kita adalah dipantau dengan ketat supaya ia tidak menyebabkan kehancuran demokrasi.
Okey, jadi selain dari perkara 149, terdapat juga perkara 150 yang dikenali sebagai proklamasi darurat. Perlembagaan ini menyatakan sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan satu proklamasi darurat. Contoh-contoh darurat yang pernah dijalankan di negara kita adalah berkaitan dengan aktiviti rusuhan, dengan darurat yang diisytiharkan akibat faktor keselamatan kesihatan orang awam seperti ancaman jerebu dan penularan wabak COVID-19. Perkara terakhir yang terdapat dalam bahagian ini ialah perkara 151 yang dikenali sebagai sekatan ke atas pencegahan. Perkara ini berkaitan dengan pihak berkuasa yang mana-mana orang ditandi bawah undang-undang hendaklah dengan seberapa segera yang boleh memberitahu orang itu alasan dia ditahan dan hendaklah memberikan peluang kepadanya untuk membuat representasi terhadap perintah itu dengan seberapa segera yang boleh. Perkara ini penting supaya kita dapat mengelakkan situasi di mana kuasa boleh disalahgunakan untuk menahan seseorang atas sebab tidak bersabar. Selain daripada memastikan ketenteraman negara melalui undang-undang untuk menyelesaikan konflik, terdapat juga cara yang alternatif disediakan oleh negara kita. Salah satu contoh tersebut adalah melalui ruang yang disediakan untuk menangani rungutan dan isu-isu lain. Kaedah ini penting kerana ia dapat membantu orang yang kurang mempunyai pemahaman tentang undang-undang negara dan memerlukan wakil atau bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan ini, negara kita dapat memastikan keadilan akan didapati untuk setiap individu dan hidup rakyat akan sentiasa tenang. Dalam perlembagaan negara kita, mengenai perkara 10, ia berkata tentang kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan bagi setiap warga negara. Aktiviti seperti ini tidak boleh dianggap remeh kerana ia mempunyai impak yang sangat besar dalam masyarakat kita yang penuh dengan teknologi pertukaran maklumat. Contohnya, isu-isu Palestin dan juga permintaan kepada semua penganut Islam untuk boikot produk-produk yang dijual oleh syarikat yang menyokong Israel. Dengan daripada aktiviti tersebut, kita boleh melihat kesan-kesan yang berlaku kepada warga negara kita di mana kebanyakannya telah mengetahui tentang isu tersebut. Tanpa hak kebebasan bercakap ini, tak mungkin mereka akan dapat menaikkan kesedaran warga negara tentang hal-hal yang sedang berlaku dengan skala yang besar. Tujuan utama perlembagaan ditubuhkan adalah untuk memastikan kestabilan negara, terutamanya dari segi masyarakat sosial negara. Hal ini kerana warga negara memainkan peranan paling penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan perpaduan negara. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang diwujudkan dalam perlembagaan negara untuk membantu jaga keharmonian tersebut. Dalam perkara tersebut, yang paling penting adalah perkara 153. Perkara ini juga dikenali sebagai perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Perkara ini wujud bagi melindungi hak-hak Bumiputera Negara Malaysia seperti contoh kaum Melayu dan kaum-kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Bukan itu sahaja, ia juga mengakui kepentingan sah bagi kaum-kaum lain seperti kaum Cina dan kaum India. Tujuan perkara ini diwujudkan adalah supaya kaum yang berada di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak
pada asalnya tidak berasa hak mereka tergugat berbanding dengan kaum yang menetap selepas era kolonial seperti kaum Cina dan kaum India. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh perlembagaan dalam menyelesaikan konflik antara sesama kita adalah sangat besar dan dapat membantu menyatupadukan rakyat. Oleh itu, kita haruslah menghargai usaha dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin di negara kita untuk memastikan negara kita sentiasa berada di keadaan yang aman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisa Rashida dengan nomor metrik BS 23110142 dari Fakulti Sains dan Sumber Alam mengambil jurusan Sains Marine. Seterusnya saya akan berkongsi tentang kepentingan perlembagaan Malaysia dalam pentadbiran dan menjamin hubungan antara kaum. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang dibentuk berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan. Undang-undang bertulis ini telah diperkenalkan sebagai Perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963 bersamaan dengan Hari Malaysia. Ia merupakan rangka yang menetapkan hubungan rakyat dan entiti pemerintahan negara yang dipersetujui bersama. Undang-undang ini juga mewujudkan sempadan antara kuasa persekutuan dengan badan eksekutif serta badan perundangan. Antara kepentingan utama perlembagaan Malaysia ialah menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara kita. Menurut persetujuan yang dicapai dalam Perlembagaan Malaysia, terdapat peruntukan dari segi hak sebagai warga negara dalam peluang pendidikan dan pekerjaan. Perkara ini menunjukkan bahawa undang-undang itu berperanan dalam mengenal pasti hak sosial yang wajar diperoleh. Selaras dengan Perlembagaan Malaysia, polisi dan dasar-dasar kerajaan yang digubal seharusnya menguntungkan rakyat dan kesejahteraan hidup dapat dicapai. Situasi ini memberi imej yang baik dimiliki oleh negara di mana ia bakal menarik minat pelabur asing untuk melabur di dalam negara kita. Secara langsung, peluang pekerjaan dicipta untuk masyarakat tempatan dan pertumbuhan ekonomi domestik akan bercambah. Intihannya, berlandaskan undang-undang yang baik, kita mampu merencana kemajuan dalam diri, organisasi maupun negara dapat manfaat terbaik di atas hasil usaha yang dihasilkan. Seterusnya, perlembagaan Malaysia juga dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Seperti yang kita tahu, rakyat yang menetap di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Setiap di antara kita mempunyai perbezaan dari segi aspek dan generasi terdahulu iaitu nenek dan moyang kita berjaya menunjukkan sifat toleransi serta telah mewujudkan masyarakat majmuk walaupun dalam kesusahan hidup pada ketika itu. Dengan wujudnya Perlembagaan Malaysia, hak dan kebebasan warga negara terjamin. Sebagai contoh, warga negara Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama dengan pihak berkuasa seperti polis dan tentera supaya keselamatan diri dan negara terjamin. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk menganuti agama masing-masing dan tiada diskriminasi yang akan timbul sehingga menyentuh sentimen perkauman yang akan menggugat keamanan negara. Izharnya, undang-undang bertulis ini mustahak dalam memastikan setiap ahli masyarakat menjaga tata tertib dan menghormati hak masing-masing dalam menjalani kehidupan di Malaysia. Di samping itu, Perlembagaan Malaysia juga berperanan dalam mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumiputra iaitu orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia, hak istimewa yang disebut merangkumi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain. Misalnya,
Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kaum lain bebas untuk menganuti agama masing-masing dan bersifat hormat menghormati antara satu sama lain. Tambahan pula, kita mempunyai rukun negara di mana kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan dalam rukun yang wajib dipatuhi oleh warga negara Malaysia. Natijahnya, golongan Bumiputera seharusnya bersyukur dan menggunakan hak keistimewaan yang diperoleh dengan baik serta tidak menindas hak golongan yang lain. Kepentingan lain perlembagaan Malaysia adalah termasuk dengan memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan tulus. Malaysia menerusi kerajaan persekutuan yang dibentuk adalah berlandaskan kepada demokrasi berparlimen. Perkara ini dapat dijalankan melalui proses pilihan raya yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil masing-masing. Parti yang mempunyai majoriti kerusi di parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan dan menjalankan tugas-tugas eksekutif negara. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, kita juga mempunyai sistem raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong akan dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk menjadi ketua negara dan mempunyai bidang kuasa seperti yang dikanunkan dalam perlembagaan Malaysia. Sistem yang mempunyai tempoh masa iaitu sepanjang 5 tahun sepenggal adalah adil dalam memberi peluang dan ruang kepada mereka yang berkuasa untuk memerintah dan mentadbir negara ke arah kemajuan yang lebih baik daripada sebelum ini. Kesimpulannya, perlembagaan Malaysia adalah undang-undang bertulis yang memberi pelbagai kepentingan kepada kita sebagai rakyat dan juga pemerintah serta pentadbiran negara. Setiap rakyat yang bergelar warga negara Malaysia hendaklah memahami dan menguasai sejarah pembentukan negara kita serta mengambil iktibar daripadanya. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurjana binti Muhammad Nurdin, nombor matrik PI 231-60416. Saya daripada Fakulti Komputeran Informatik dalam jurusan Sains Komputer, Sains Data. Saya akan membentangkan tentang tajuk kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan dalam perlembagaan persekutuan? Kewarganegaraan adalah konsep utama dalam perlembagaan yang menentukan status seseorang sebagai warga sah di Malaysia. Ianya memberi individu hak dan tanggungjawab tertentu seperti hak untuk mengundi dan kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Perlembagaan juga menerangkan proses untuk memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan adalah antara isu, termasuklah isu 2 kewarganegaraan dan hak pewarisan. Seterusnya, memahami kewarganegaraan adalah penting kerana ianya menghubungkan individu dengan negara serta membentuk asas hak asasi dan juga identiti nasional. Terdapat 4 cara utama untuk mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama adalah secara kuat kuasa undang-undang, yang kedua adalah secara pendaftaran, yang ketiga secara penaturalisasian dan yang keempat secara penggabungan. Saya akan terangkan tentang kuat kuasa undang-undang dan juga penaturalisasian. Untuk secara kuat kuasa undang-undang, yang pertama adalah individu tersebut perlulah lahir sebelum Hari Malaysia dan menjadi warga negara secara automatik individu tersebut telah menjadi warga negara. Yang kedua, mereka yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia automatik telah menjadi warga negara. Seterusnya adalah melalui penaturalisasian. Tertakluk kepada fasa 9, individu atau warga asing yang berumur 21 tahun ke atas dan berminat menjadi sebahagian warga negara Malaysia, individu tersebut boleh memohon kewarganegaraan sekiranya individu tersebut memenuhi syarat seperti individu yang telah bermaustautin di Malaysia selama 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. Yang kedua, berhasrat untuk bermaustautin di Malaysia
kenal dengan bahasa Melayu dan juga berkelakuan baik. Seterusnya adalah isu semasa dan cabaran sepanjang 2023 dan 2024. Ini adalah 4 contoh. Yang pertama adalah Astro Awani 1 November 2023. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata dalam Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan 3 jalur mendapatkan kewarganegaraan, iaitu penguatkuasaan undang-undang, pendaftaran dan juga naturalisasi menerusi perkara 14, 15, 16, 19 dan 30. Seterusnya Sinar Harian 20 Mac 2024, Beverly Joyman 3 dari kanan dalam gambar pada sidang akbar membantah cadangan pindaan perkara 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Perlembagaan Persekutuan berkaitan kewarganegaraan. Gabungan badan bukan kerajaan NGO dan aktivitis masyarakat Sabah membantah cadangan bagi pindaan perkara 14 dalam kurungan 1 dan kurungan B Perlembagaan Persekutuan. Terusnya yang ketiga adalah Kosmo 8 Mac 2024. Menteri Dalam Negeri Saifuddin pada sidang akbar KDN di Putrajaya ini telah mengatakan bahawa Kabinet meluluskan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan pada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Dan akhir sekali adalah Berita Harian 22 Jun 2023 bertempat di Putrajaya. Pindaan Perlembagaan Persekutuan membabitkan isu kewarganegaraan dan ianya telah dilakukan secara komprehensif bagi menghentikan amalan memberi status kerakyatan secara automatik kepada warga asing yang bermaustatin di negeri ini melebihi tempoh tertentu. Unsur tradisi dan nilai etika yang terdapat adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Perkara 153 Perlembagaan memperuntukkan taraf istimewa orang Melayu serta orang Sabah dan Sarawak. Ini termasuk hak keistimewaan dalam perkhidmatan awam, pendidikan, beasiswa dan juga lesen perniagaan. Seterusnya, nilai etika adalah prinsip keadilan juga diterapkan bagi memerlukan semua rakyat mempunyai peluang yang sama untuk kemajuan ekonomi, pendidikan dan sosial. Ini termasuk akses tanpa diskriminasi kepada pendidikan, pekerjaan dan juga perkhidmatan kesihatan. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada pembentangan saya pada hari ini tentang kewarganegaraan adalah Perlembagaan Persekutuan amat menekankan kepentingan konsep perpaduan dan kerjasama kaum di Malaysia. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perlembagaan memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan harmoni dalam kalangan masyarakat Majmuk Malaysia. Perlembagaan yang digubal di Malaysia bukan bertujuan untuk mengikat dan menghalang manusia daripada menikmati hak asasi mereka, tetapi lebih kepada dijalankan untuk menggalakkan kerjasama dan mencapai keharmonian dalam kalangan anggota masyarakat. Perlembagaan Persekutuan berperanan untuk mengekalkan keharmonian masyarakat Malaysia melalui penetapan undang-undang. Undang-undang ialah rangkaian peraturan yang perlu dipatuhi oleh orang ramai yang biasanya adalah peraturan negara. Terdapat beberapa perlembagaan dan undang-undang mengawal pentadbiran Tanah Melayu sebelum penubuhan Malayan Union. Antaranya termasuklah Perlembagaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sebelum Perang Dunia Kedua, Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mempunyai perlembagaan tersendiri yang memberi kuasa dan tanggungjawab pemerintah termasuk hak Raja-Raja Melayu dan sistem undang-undang yang berbeza untuk setiap negeri. Selain itu, terdapat undang-undang adat dan Islam yang mana memainkan peranan penting dalam pemerintahan tempatan. Seterusnya, terdapat undang-undang kolonial British yang mempengaruhi pentadbiran dan sistem perundangan di negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Akhir sekali, terdapat juga undang-undang kewarganegaraan dan imigresen yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan imigresen wujud juga sebelum Malayan Union. Undang-Undang Adat Melayu ialah undang-undang yang telah wujud sejak zaman orang asli di Tanah Melayu. Adat Perpati dan Adat Temenggung menjadi undang-undang adat semenanjung Tanah Melayu yang terkenal apabila masyarakatnya semakin terdedah kepada dunia luar. Negeri Sembilan mengamalkan adat Perpati yang merupakan sistem undang-undang yang mengawal perkawinan, waris dan adat sosial orang Minangkabau. Adat Temenggung pula diamalkan di semua negeri Melayu lain.
Ia merupakan gelaran undang-undang yang mempunyai prinsip yang sama, walaupun menggunakan nama yang berbeza. Namun, kebanyakan daripadanya telah diubah sesuai untuk memenuhi keperluan Islam. Raja-raja Melayu memainkan peranan penting dalam undang-undang tradisi. Raja-raja Melayu adalah sumber undang-undang kerana mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan norma sosial, adat istiadat dan adat tradisional yang mengawal kehidupan masyarakat. Raja-raja menguruskan kerajaan, menguruskan pentadbiran dan memastikan kestabilan politik serta bertanggung jawab sebagai pemimpin negara. Mereka memainkan peranan dalam menjaga prinsip agama dan memastikan orang ramai melakukan amalan keagamaan. Selain itu, raja-raja mempunyai kuasa untuk memastikan semua rakyat dilayan dengan adil, mengikut prinsip Islam tanpa mengira kaum, agama atau kepercayaan undang-undang mereka. Dalam undang-undang tradisi, hak orang Melayu termasuk beberapa elemen yang telah membentuk identiti dan kedaulatan masyarakat Melayu. Hak keistimewaan Melayu dalam perlembagaan persekutuan adalah salah satu daripada banyak perkara yang berkaitan dengan hak orang Melayu. Orang Melayu mempunyai hak keistimewaan yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara 160 menetapkan bahawa orang Melayu boleh ditakrifkan sebagai beragama Islam. Selain itu, hak kepemilikan tanah iaitu undang-undang yang penting untuk hak tanah orang Melayu. Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang mempunyai hak untuk mempunyai harta yang tidak boleh dilucutkan daripada mereka kecuali mengikut undang-undang. Hak individu terhadap harta benda dilindungi oleh Undang-Undang Tanah seperti Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Pengambilan Tanah 1960. Selain itu, Akta Orang Asli 1954 iaitu Akta 134 adalah undang-undang yang direka khusus untuk komuniti orang asli di Semenanjung Malaysia atas hak orang asli dalam undang-undang. Dalam sistem perundangan tradisi Sabah dan Sarawak, hak tanah adat orang asal adalah penting. Hak tanah adat orang asal dilindungi dan diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negeri Sabah dan Sarawak. Hak ini melibatkan pemilikan tanah tradisional yang telah digunakan oleh komuniti orang asal berdasarkan Undang-Undang Lisan dan Adat. Selain itu, Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan khusus. Ini termasuklah orang Melayu dan penduduk asli yang lain. Perlindungan dan kepentingan khusus ini menunjukkan bahawa negeri-negeri ini adalah unik dalam Persekutuan Malaysia. Mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu Semenanjung adalah salah satu cara untuk menghormati Perjanjian Malaysia 1963. Sabah dan Sarawak juga mendapat kedudukan yang lebih kukuh dalam Persekutuan Malaysia hasil daripada rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021. Salam sejahtera, nama saya Clement. Saya akan membentangkan bagi peranan perlembagaan persekutuan memperkukuh semangat kenegaraan melalui pendidikan. Bagi pendahuluan, perlembagaan persekutuan perlu menetapkan prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan semangat kenegaraan dan mengiktiraf kepelbagaian budaya serta agama dalam sistem pendidikan negara. Ini bertujuan agar sistem pendidikan di Malaysia dirancang untuk membina identiti nasional yang kukuh sambil menghormati dan mengintegrasi kepelbagaian etnik dan budaya dalam belajar. Antara perkara yang boleh dilaksanakan oleh perlembagaan persekutuan adalah melalui subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan, yaitu memainkan peranan penting dalam membina generasi muda yang menghargai kepelbagaian dan memahami peranan perlembagaan. Pelajar dididik tentang hak-hak asasi mereka sebagai warga negara, tanggung jawab sosial dan penglibatan dalam aktiviti komuniti serta kesukarelawan dalam subjek pendidikan sivik ini. Pengajaran tentang budaya dan warisan pelbagai kaum juga ditekankan dalam subjek ini. Sehubungan dengan itu, pengajaran subjek mata pelajaran sejarah yang inklusif juga membantu untuk memperkukuhkan identiti nasional dan perpaduan masyarakat. Pengajaran sejarah yang diajarkan mencakup sumbangan pelbagai kaum dalam pembinaan negara. Oleh itu, ini membantu mengurangkan prasangka antara kaum dan menggalakkan perpaduan dalam nasional. Selain itu,
Pengajaran subjek pendidikan moral juga membentuk asas yang kukuh bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh-contoh nilai yang diterapkan dalam subjek ini ialah nilai-nilai seperti toleransi, hormat, kesederhanaan, dan keadilan ditekankan di sekolah. Dan ini membantu untuk mengurangkan konflik antara kaum dan menggalakkan perputaran sosial. Jadi, secara keseluruhannya, pendidikan yang dirancang dengan baik dan berasaskan prinsip-prinsip pelembagaan persekutuan dapat membina generasi muda yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan bersemangat untuk menyumbang kepada pembangunan negara yang bersatu dan harmoni. Itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, nama saya Janelin Pang Meikyun, nomor pelajar BS 23110147. Saya akan membentangkan berkenaan langkah pemerkasaan perlembagaan persekutuan bagi mempermudahkan pemahaman rakyat. Antara langkah yang boleh kita jalankan adalah dengan memantapkan pendidikan awam di negara kita. Hal ini kerana dengan memasukkan pengetahuan awal berkenaan isi kandungan perlembagaan persekutuan ke dalam silibus pembelajaran murid-murid sekolah, murid-murid kita akan lebih dapat didedahkan lebih awal berkenaan isi kandungan dan hak-hak yang mereka miliki menerusi perlembagaan persekutuan negara kita. Selain itu, kerajaan juga boleh menganjurkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menganjurkan lebih banyak kempen kesedaran dan penyebaran maklumat atas talian dan pengintegrasian mendalam ke dalam kurikulum sekolah, khususnya perihal perlembagaan persekutuan sebagai doktrin utama pentadbiran negara Malaysia. Selain itu, untuk memperkasakan perlembagaan persekutuan, pimpinan kerajaan juga boleh melibatkan rakyat secara aktif dalam pelbagai proses politik. Hal ini untuk memupuk kebertanggungjawaban rakyat terhadap hal ehwal negara, memastikan rakyat negara kita mengetahui dan menyedari hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara Malaysia. Ini juga bagi menjamin rakyat kita tidak dibuli dan ditipu kepimpinan pentadbiran negara, dan memastikan ketelusan dan kepimpinan badan eksekutif menjadi lebih baik dan terjamin. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya untuk menerangkan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Suhaimi. Nama saya Nurizati binti Rasid dan saya akan membentangkan langkah seterusnya dalam pemerkasaan perlembagaan persekutuan. Langkah seterusnya ialah menjadikan media sosial sebagai platform yang berguna dalam meningkatkan tahap literasi masyarakat dan generasi muda tentang kandungan perlembagaan persekutuan Malaysia, terutamanya unsur-unsur tradisi yang merupakan identiti Malaysia. Contohnya, institusi beraja, agama Islam, keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra, dan bahasa Melayu. Amatlah penting bagi masyarakat memahami dan mengenali perlembagaan ini untuk mengekalkan identiti warisan negara. Penggunaan media sosial dalam mengungsikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isi kandungan perlembagaan persekutuan ini secara tidak langsung dapat mendedahkan masyarakat terhadap konteks perlembagaan dengan lebih teliti. Pendedahan melalui media sosial akan meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap kepatuhan kepada perlembagaan demi keberlangsungan kemerdekaan negara. Yang seterusnya ialah pihak kerajaan bertanggungjawab dalam memastikan keluruhan perlembagaan terjaga dan terus kekal tanpa mengira sebarang ideologi parti politik bagi yang membentuk kerajaan. Kerajaan dan pemerintah memang berhak untuk membuat sebarang dasar dalam mengemudi hala tuju negara. Namun demikian, pentadbiran kerajaan perlulah berpandukan perlembagaan demi menjaga keluruhan perlembagaan sebagai satu dokumen undang-undang yang tertinggi dalam negara.
Hal ini kerana dengan menjaga keluruhan perlembagaan inilah yang akan memartabatkan kedudukan perlembagaan daripada diragui dan dipersoalkan isi kandungannya oleh masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk sudah dalam kesimpulan. So, seperti apa yang sudah diterangkan oleh rakan-rakan kita. So, di sini apa yang kita dapat simpulkanlah dari semua poin yang sudah dikeluarkan tadi. So, di sini Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang seperti kita tahu memainkan peranan penting dalam menyelesaikan pertikaian secara aman, memastikan pentadbiran yang adil dan memelihara hubungan harmoni antara kaum. Selain itu juga, Perlembagaan Persekutuan ini dia menggariskan hak dan tanggungjawab kewarganegaraan, menetapkan undang-undang yang menjaga keseimbangan masyarakat dan memperkukuh semangat kenegaraan melalui pendidikan. So, selain itu, jadi untuk memperkas perlembagaan ini, langkah-langkah seperti memantapkan pendidikan awam, melibatkan rakyat dalam proses politik, menggunakan social media dan memastikan tanggungjawab kerajaan adalah penting. So, keseluruhannya Perlembagaan Persekutuan adalah asas utama yang menjamin keharmonian, kestabilan dan kemajuan negara lah. So, dengan adanya Perlembagaan Persekutuan ini, dia dapat kerajaan negara kita ataupun kerajaan kita dapat memerintah dengan sistematik lah, dan setiap kuasa-kuasa itu tidak disalahpakailah, dan itu sahaja untuk pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.